Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Siti Nur Syarmila binti Misnan, pensyarah bagi subjek GMGM 3043 Pembangunan Organisasi. Saya Muhammad Mazhar bin Qasim, nombor matrik 258640. Pada kali ini saya akan membentangkan berkenaan tugasan yang telah diberikan yang bertajuk Program Transformasi Kerajaan atau GTP. Program Transformasi Kerajaan ataupun GTP telah dilancarkan oleh Unit Pengurusan Prestasi dan Penyampaian atau dikenali sebagai Pemandu pada tahun 2010. Untuk memastikan pembangunan dasar negara adalah kukuh demi masa depan untuk menghadapi pelbagai cabaran, bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak telah mengumumkan pelaksanaan Program Transformasi Kerajaan atau GTP yang dirangka berdasarkan gagasan Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. GTP menggariskan beberapa objektif secara terperinci dan segala tindakan yang diambil adalah permulaan bagi menjamin keberhasilan pelaksanaan GTP. Tujuan GTP adalah untuk mengubah kerajaan jadi lebih berkesan dan bertanggungjawab dalam memastikan Malaysia menjadi sebuah masyarakat maju, bersatu, aman dan adil dengan kualiti hidup yang tinggi untuk semua. Objektif GTP itu adalah mengubah kerajaan menjadi lebih efektif dalam menyampaikan perkhidmatannya dan bertanggungjawab atas hasil yang paling penting bagi rakyat. Dan yang kedua, untuk memajukan Malaysia menjadi sebuah masyarakat maju, bersatu dan adil dengan taraf hidup yang tinggi untuk semua. Ini adalah sejajar dengan misi nasional untuk mencapai wawasan 2020 agar Malaysia menjadi sebuah negara maju sepenuhnya. GTP menumpukan pada apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh rakyat dengan memastikan penyampaian hasil yang cepat untuk menyumbang kepada satu Malaysia dan wawasan 2020. Terdapat 6 kawasan hasil utama negara atau dikenali sebagai NKRA yang dikenal pasti untuk menerajui transformasi kerajaan, iaitu yang pertama, memperluas akses kepada pendidikan yang berpatutan dan berkualiti. Yang kedua, meningkatkan pengangkutan awam bandar dalam jangka masa sederhana. Yang ketiga, membanteras rasuah. Yang keempat, mengurangkan kadar jenayah. Yang kelima, memperbaiki infrastruktur di kawasan luar bandar. Dan yang terakhir, yang keenam, meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah. Dasar GTP adalah dasar yang mana campur tangan kerajaan dan perkhidmatan awam bagi memastikan GTP itu berjaya dan dilaksanakan dalam 3 fasa, iaitu fasa pertama bermula dari tahun 2010 sehingga tahun 2012. Fasa ini di mana langkah perubahan perlu ditentukan dan keberhasilan program dapat disampaikan dengan cepat kepada rakyat melalui penetapan dan penyampaian sasaran NKRA dan MKRA. Dalam fasa pertama ini, kecekapan untuk mempertingkatkan produktiviti kerajaan diteruskan. Oleh itu, dalam suku pertama pada setiap tahun, pihak kerajaan akan menjadikan laporan tahunan yang menggabungkan maklum balas dan ketidakpuasahatian dari orang awam dan memulakan mekanisme pengurusan prestasi bagi memastikan penyampaian sasaran NKRA dan MKRA. Bagi mengawasi dan membantu penyampaian keberhasilan GTP, kerajaan menubuhkan pemandu di bawah Jabatan Perdana Menteri. Fasa kedua yang mana bermula pada tahun 2012 hingga tahun 2015, di mana fasa kedua adalah fasa transformasi kerajaan dan struktur ekonomi negara akan berkembang sejajar dengan matlamat model baru ekonomi atau lebih dikenali sebagai MBE dalam menghasilkan sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi. Fasa ini juga merupakan fasa transformasi di mana kerajaan lebih mengembang serta kehidupan rakyat diharap menjadi lebih baik. Fasa yang ketiga adalah bermula dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Fasa ketiga ini adalah fasa terakhir, iaitu matlamat wawasan 2020 akan tercapai di mana rakyat akan menikmati taraf kehidupan dan kemakmuran yang lebih tinggi, manakala kualiti perkhidmatan awam juga meningkat.
Fasa ini adalah fasa yang memastikan setiap rakyat Malaysia mempunyai semangat cintakan negara, tanah air serta memiliki jati diri dengan melihat diri masing-masing terlebih dahulu sebagai rakyat Malaysia dan kemudian mengikut bangsa, agama, latar belakang sosial, kawasan geografi, ekonomi dan yang terakhir adalah kecenderungan politik. Pada fasa ini kerajaan akan menjadi lebih kecil dan lebih tangkas di mana mereka akan bekerjasama dengan sektor swasta bagi menyampaikan perkhidmatan awam yang cekap. Oleh itu dapat dijangka bahawa model yang inovatif dan berteraskan kepada pelanggan dalam penyampaian perkhidmatan awam telah terlaksana berteraskan pilihan dan persaingan. Kerajaan telah mewujudkan GTP berdasarkan banyak konsep untuk memastikan prestasi pembangunan Malaysia sejajar dengan Wawasan 2020. Antara prinsip yang terdapat dalam GTP iaitu yang pertama prinsip Satu Malaysia. Prinsip Satu Malaysia adalah prinsip di mana orang didahulukan dan pencapaian didahulukan. Prinsip Satu Malaysia berlandaskan konsep keadilan untuk semua. Ini bermaksud bahawa tidak ada kumpulan yang akan terpinggir dan bantuan serta peluang diberikan berdasarkan keperluan dan jasa. Walaupun demikian, hak-hak yang termaktub dalam perlembagaan akan dihormati dan pembangunan pada tahap yang berbeza untuk kumpulan yang berbeza harus dipertimbangkan. Prinsip yang kedua ialah prinsip rakyat didahulukan. Prinsip ini menyatakan bahawa pemerintah akan menumpukan sumbernya kepada sektor-sektor yang sangat diperlukan dan diinginkan oleh rakyat, dengan memperuntukkan sumber yang lebih terhad untuk bidang-bidang tertentu. Sebaliknya, pemerintah akan mencapai keseimbangan antara tuntutan segera dan jangka panjang dengan melabur dalam bidang yang akan menghasilkan kesejahteraan dalam jangka sederhana dan juga panjang. Prinsip yang ketiga ialah prinsip pencapaian diutamakan. Prinsip ini menetapkan satu standard baru untuk pertanggungjawaban dan keterbukaan pemerintah. Keputusan penting yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain dan dapat disampaikan dengan cepat juga diperlukan. Peta jalan ini adalah titik awal dengan set tujuan, sasaran dan rancangan yang jelas yang akan dilaporkan pada setiap tahun melalui laporan kemajuan. Sebagai kesimpulannya, perkhidmatan awam Malaysia telah mengalami beberapa pembaharuan. Perubahan tersebut memiliki pengaruh kecil terhadap layanan publik meskipun terdapat banyak jurang antara retorik dan kenyataan, terutama dalam bidang pelaksanaan. Namun kenaikan tersebut tidak memenuhi harapan rakyat Malaysia yang meningkat seperti yang dibuktikan oleh tahap keprihatinan dan ketidakpuasan yang dinyatakan mengenai kualiti perkhidmatan serta ketidakcekapan dan pembaziran pemerintah. Keberkesanan pemerintah yang lemah dalam melaksanakan objektif dan inisiatif bangunan serta pengurusan kewangan yang lemah dan kegagalan memerangi rasuah adalah tinggi telah menjadi kebimbangan di banyak pihak. Bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Abdullah Ahmad Badawi menyatakan bahawa meningkatkan prestasi dan memerangi rasuah adalah keutamaannya setelah mengambil alih kuasa politik dalam suasana seperti itu pada waktu tersebut. Walau bagaimanapun, rekod semasa beliau menjadi Perdana Menteri tidak mencukupi. Sebenarnya seperti yang dibuktikan oleh pilihan raya 2008, kegagalan besar pemerintahan Tun Abdullah menimbulkan rasa tidak puas hati. Akibatnya, Tun Abdullah telah menyerahkan kuasanya kepada timbalannya iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun mengumumkan serangkaian perubahan dan arahan dasar terutama program transformasi kerajaan dalam usaha meningkatkan sokongan rakyat kepada pemerintah dan memanfaatkan kemerosotan ekonomi Malaysia pada masa tersebut. GTP telah meletakkan prioriti yang tinggi pada kerangka kerja untuk pelaksanaan pemantauan pelaporan yang efektif. Kementerian pemerintah telah disusun di sekitar 7 NKRA dengan tujuan khusus untuk dikaji mengenai kegiatan menteri dan timbalan menteri di samping menentukan kementerian penting untuk setiap NKRA.
unit pengurusan prestasi dan penyampaian prestasi atau dikenali sebagai pemandu yang baru dibentuk di Jabatan Perdana Menteri diberi kepercayaan untuk pemantauan dan meningkatkan prestasi Kementerian Kerajaan melalui pelaksanaan penyelesaian GTP yang berkesan. Pemandu disusun dalam beberapa bahagian di mana masing-masing diketuai oleh pengarah yang bertanggungjawab untuk memantau pencapaian sasaran prestasi di bawah NKRA masing-masing. Pemandu adalah organisasi hybrid yang dikendalikan oleh orang-orang dari sektor awam dan juga sektor swasta. Sekian saja pembincangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.